Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Madani, salam Maju Jaya. Saya Ghazali bin Penghulu Hindi, berasal daripada daerah Sempurna. Saya mulai berkhidmat di Taman Merin Tun Sakaran pada tahun 2019. Dan sepanjang pengalaman saya bertugas di Taman Merin Tun Sakaran, ada beberapa cabaran yang dihadapi yang mana mendesak saya agar menyelesaikan isu komuniti yang tertangguh begitu lama, dan saya diletakkan syarat untuk tempoh 3 tahun untuk tertubuhnya 8 wakil pemegang amanah komuniti Taman Merin Tun Sakaran. Agak lama juga, saya mengambil hampir 6 bulan menyelesaikannya, dan sebenarnya saya telah diminta oleh saudara Boni sebelum melapor diri untuk bertemu dengan komuniti, dan apabila saya sudah melapor diri, dia banyak memudahkan saya untuk menyelesaikan tugas tersebut. Dan alhamdulillah pada Mac maka selesailah terlantiknya 8 wakil komuniti setiap pulau, iaitu terdiri daripada Pulau Buahidulang, Pulau Budgaya, Pulau Tatagan, Pulau Salakan, Pulau Sebangkat, Pulau Sibuan, dan Pulau Mantabuan. Selepas itu ada beberapa lagi cabaran yang perlu diatasi untuk mencapai matlamat Taman-Taman Sabah, iaitu rakyat Sabah hidup harmoni dengan alam sekitar, ialah mengatasi penduduk penempatan haram yang begitu banyak di kawasan Taman Merin Tun Sakaran. Dan selain menyelesaikan isu NCR, komuniti asal Taman Merin Tun Sakaran, jadi dia ada 2 isu di situ, iaitu bagaimana mengurus komuniti asal Taman Merin Tun Sakaran, dan bagaimana kita mengenal pasti bukan komuniti Taman Merin Tun Sakaran. Bagi mencapai matlamat pembangunan Taman-Taman Sabah itu, 2 perkara ini perlu diselesaikan terlebih dahulu. So, saya mengambil keputusan untuk menyelesaikan, mengenal pasti dahulu komuniti asal melalui tuntutan NCR dan pemilikan geran seperti mana yang termaktub dalam pewartaan Taman Merin Tun Sakaran. Ada beberapa perkara ini diambil kira, iaitu pertama sekali dalam pewartaan Taman Merin Tun Sakaran pada 22 Julai 2004 itu, pertama ialah pemegang geran tidak akan diganggu gugat, jadi ini mudah untuk kita kenal pasti. Manakala klausa kedua itu ialah komuniti asal Taman Merin Tun Sakaran boleh menuntut NCR dalam Seksyen 15 dan 16. Perkara lain tu agak mudah, iaitu semua kubur di kawasan Taman Merin Tun Sakaran itu ada dikira sebagai kuburan orang Islam. Hendaklah melantik 8 wakil komuniti di dalam kawasan Taman Merin Tun Sakaran mengikut pulau, dan setiap pembangunan itu mestilah melibatkan komuniti. Hendaklah permohonan itu, pembangunan hendaklah mendapat ulasan dan kelulusan dari Taman-Taman Sabah. Jadi isu dia ialah NCR. Sebab terdapat komuniti-komuniti yang tidak berkenaan juga menuntut NCR, dan penyelesaian ini kita menggunakan pendekatan memanggil 8 wakil komuniti, yang mana kita adakan mesyuarat komuniti yang telah dilantik ini dalam tempoh dua kali setahun. Dan sebelum ni ada isu yang agak viral, bukan sahaja peringkat Taman-Taman Sabah, malah peringkat negeri dan negara khususnya termasuk mendapat perhatian antarabangsa.
apabila kita terkait dengan isu pengosongan kawasan dalam kawasan Taman Marine Tun Sakaran itu, sebab terdapat etnik yang dikenali sebagai Samari Laut ataupun Bajau Laut yang lebih popular dipanggil dengan nama Palau. Cuma sedikit pencerahan tentang istilah tersebut. Sebenarnya etnik ni dipanggil dalam ilmiah dia dipanggil etnik Samari Laut. Adapun penggunaan Palau itu adalah pelat daripada bangsa Cina yang tidak boleh menyebut pelaut itu secara tepat, maka disebut Palau. Jadi cabaran ini semasa operasi pemutihan itu adalah di bawah operasi Jawatan Kuasa Keselamatan Daerah yang mana melibatkan beberapa agensi kerajaan di daerah Semporna, terutama pejabat daerah, PDRM, Majlis Daerah, Ketua Anak Negeri dan Ketua Adat di daerah Semporna, melibatkan Ketua Daerah Semporna juga dan beberapa agensi lainlah. Jadi iaitu termasuk Jabatan Pendaftaran Negara dan Immigration. Jadi bila kita kenal pasti komuniti ini melalui 8 wakil komuniti tersebut, maka mudahlah kerja Taman-Taman Sabah untuk justify yang mana komuniti asal, yang mana bukan. Menangani isu persoalan daripada luar itu satu cabaran yang agak berat kerana kerajaan negeri juga diminta untuk menjawab persoalan tersebut. Dan isu di dalam operasi tersebut ialah yang mana kita tidak boleh dedahkan kepada umum sebab melibatkan keselamatan negara. Jadi itu sahaja sedikit pengalaman saya dalam menyelesaikan isu sepanjang di Taman Marine Tun Sakaran. Taman-Taman Sabah, khususnya di Taman Marine Tun Sakaran, kita ada kolaborasi dengan beberapa NGO bagi menjaga hidupan liar dan alam sungai di Taman Marine Tun Sakaran. Antaranya ialah Sabah Island Project dan juga Reef Check serta WWF yang turut serta menjaga keindahan alam sekitar Taman-Taman Sabah dan juga dibantu oleh komuniti wakil 8 buah pulau. Sabah dan niat kepada semua pihak yang turut sama bekerjasama melindungi alam sekitar. Pada tahun hadapan akan diadakan sambutan ulang tahun yang lebih besar daripada ini, yang mana kita akan sambut acara Regatta Lepa-Lepa peringkat Taman Marine Tun Sakaran, termasuk upacara-upacara adat istiadat yang diangkat menjadi kalender tahunan dalam sambutan Tahun Melawat Malaysia pada 2026. Itu apa pasal lagi, saya dengan ini mengucapkan sekali lagi ribuan terima kasih dan semoga sambutan pada malam ini mampu menyempurnakan kita punya niat untuk mengadakan majlis ini. Dan sekian, terima kasih. Puan-puan yang saya hormati sekalian, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua pihak yang telah menjayakan sambutan ulang tahun pewartaan NTS yang ke-21 pada hari ini. Hari ini bukan sekadar memperingati pewartaan taman ini pada 22 Julai 2004, tetapi lebih penting kita meraihkan usaha, komitmen dan kerjasama berterusan dalam melindungi khazanah marine yang amat berharga. Rumai tersebut, tuan-tuan dan puan-puan, kerjasama dengan Semporna Island Project dan pembiayaan daripada European Union
dan juga Yayasan Sain Gabi amat dihargai. Usaha seperti pemesanan pengoboman ikan, pengurusan sisa pejal dan pemeliharaan spesies seperti kima gerbegasi dan abalon adalah contoh intervensi berimpak tinggi. Kita juga berterima kasih kepada pasukan penguatkuasaan atas tindakan cekap dalam operasi penangkapan buaya serta pemusnahan bom tinggalan perang. Ini menunjukkan kita bukan sahaja melindungi biodiversity tetapi juga keselamatan pengunjung dan komuniti di sekitar kawasan Taman Marine Nusakaran. Saya yakin TMKS akan terus menjadi mercu tanda pemeliharaan marine Taman di Sabah. Saya dengan sukacitanya merasmikan sambutan ulang tahun pewartaan Taman Marine Nusakaran ke-21. Semoga Taman Marine Nusakaran terus menjadi permata lautan yang lestari dan dibanggakan di dunia.